Sekarang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita buat ni, yang dibuat oleh manusia ni sebenarnya hasil daripada kebaikan kalbu dia. Sebab apa? Kerana perbuatan manusia ni, tindakan manusia ni datang daripada arahan hati dia. Nabi SAW bersabda, inna fi jasad ibni Adam mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Segumpal darah, yakni jantung kita tu. Apabila baik bahagian itu, maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Tapi apabila rosak bahagian itu, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, kata Nabi, ketahuilah itulah hati. Dengan arti segala pelakuan manusia ni dia akan balik kepada kalbu dia, hati dia. Kalau hati dia baik, dorongan dia baik, penuh dengan kebaikan, maka banyaklah perbuatan-perbuatan baik yang akan terlaksana. Tapi kalau kalbu dia sakit, kalbu dia rosak, kalbu dia bermasalah, timbullah banyaklah perbuatan-perbuatan buruk yang akan berlaku nanti. Jadi Syekh Ibn Atta' di sini mengungkapkan dalam kalam hikmatnya sebenarnya adalah tafsiran kepada hadis itu. Yakni baiknya perbuatan-perbuatan manusia yang berlaku ni adalah hasil, natijah daripada baiknya kelakuan kalbu dia. Bila kalbu dia baik, maka dia membuahkan perbuatan yang baiklah. Baik. Kemudian baiknya ihwal, baiknya kelakuan kalbu manusia ini, kata Syekh Ibn Atta', datangnya daripada kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintahkan. Yakni hati manusia ni, kalbu manusia ni jadi baik hasil daripada mujahadah dirinya. Dia bermujahadah melakukan satu kebaikan sehingga menjadi sifat bagi diri dia yang dinamakan maqam. Maka sifat yang baik itulah yang akan mendorong dia untuk buat baik. Jadi kalau kita tengok pada proses ni, kalau kita ada hasrat supaya timbul dari diri kita ni perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang perlu kita betulkan adalah ihwal qalbu kita. Kemudian ihwal qalbu kita ni, keadaan hati kita ni, kita nak baikkan dia, nak baiki dia, nak buat ke mana? Kena bermujahadah melakukan sesuatu amalan soleh itu sehingga menjadi istiqamah. Bila amalan manusia itu menjadi istiqamah, maka dia akan membuahkan kebaikan dalam qalbu dia. Bila qalbu dia tu menjadi baik, maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik daripada diri dia tu. Jadi kalau kita nak tengok cara yang lebih mudah, cara kita nak baiki akhlak dan perangai kita, tak boleh nak lari, permulaan kita kena bermujahadah, menekuni amal-amal soleh secara istiqamah, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang kita lakukan dengan mujahadah. Kita lawang kemahuan kita. Sebab kita ni kadang-kadang ada mari rajin, ada hari rajin, ada hari malas, ada hari rasa ringan, ada hari rasa berat. Kena lawang dulu. Lawang sampai tahap kita berjaya mengistiqamahkan amalan tu. Kewajipan-kewajipan agama kita seperti solat, amalan-amalan tambang seperti zikir dan muraqabah, amalkan sampai istiqamah. Maka peringkat nak mengistiqamahkan itu dinamakan mujahadah. Kena lawang dulu. Time kita rajin, mudah kita amal. Tapi ada harinya time malah, berat, lawang juga, tebing juga. Sampai tahap akhir sekali dia sudah betul-betul menjadi maqam, sudah menjadi kebiasaan. Maka pada waktu itulah dia akan menatijahkan ihwal yang baik dalam kalbu kita, ihwal yang baik di dalam hati kita. Bila ihwal yang baik dalam hati kita mula timbul, maka dia akan mendorong untuk menatijahkan amal-amal soleh berlaku dengan mudah, dengan mudahnya, dengan sendirinya. Dengan arti pekat mula-mula ni kita kena berat, maksudnya kita kena menanggung usaha mujahadah nak mengistiqamahkan amalan tu. Beratlah sikit, beban. Sehingga apabila kalbu kita mula mengalami peningkatan proses kesucian dia tu, sehingga terisi di dalamnya hal-hal yang baik, pada waktu itu amal-amal soleh akan terlaksana dengan ringan dan mudah. Pada waktu itulah amal itu menjadi ringan.
Di sinilah kita nak faham rahsia kenapa berlaku di kalangan awliya mereka mengamalkan amalan yang kita rasa kita tak mampu lakukan. Sebenarnya mereka sudah mencapai darjah itu. Pada mereka benda tu jadi rengang dah. Sebab apa? Rengang tu sebab perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan tu hasil daripada dorongan kalbu mereka yang jernih tu. Pada waktu tu amalan hak berat pun akan jadi ringan. Cuma pekat kita ni nak menjernihkan kalbu tu. Nak mana jernih kalbu? Kena mujahadah, kena riyadhah. Biar ni beramal dengan payah dulu untuk menjernihkan kalbu. Bila kalbu jernih, amalan baik akan jadi mudah dan ringan. Jadi bila kita baca sejarah awliya, bila kita baca sejarah para awliya ni, bukan semua benda dalam sejarah mereka itu kita kena contohi, kita kena buat, jangan faham macam tu. Sinilah tempat kelirunya setengah orang kita. Kadang-kadang orang yang mula menyelami mempelajari ilmu tasawuf ni, dia baca kisah para awliya, lalu dia bertemu dengan kisah-kisah amalan-amalan mereka pada waktu mereka beriadah ni, ataupun mereka mengamalkan itu dalam keadaan mereka berada pada satu keadaan yang disebut sebagai ihwal. Kita pun nak tiru dia. Punah lalu. Ada di antara mereka itu solat malam sampai ke pagi. Kita nak tiru. Kadang-kadang nak jadi tak wali tak? Boleh menyakit saja. Jadi apa yang berlaku pada mereka itu bukan untuk ditiru, tapi untuk kita lihat bagaimana Allah Ta'ala beri anugerah kepada mereka tu. Bahagian amalan kita, bahagian lain. Kena tengok pada kaedah-kaedah bertasawuf. Itu bahagian kita. Bahagian yang berlaku pada wali itu anugerah Allah kepada dia. Untuk kita tengok macam mana dia ni. Tapi kalau kita tak faham sipir ni, itulah yang menjadikan setengah kita tu kadang-kadang terbabah tadi tu. Kerana nak mencontohi awliya, ikut amalan-amalan berat dia tu, sedangkan itu bukan kelas kita. Jadi masalah.